Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Pada kali ini kita akan discuss tentang cryptocurrency. Apa yang berlaku dalam dunia cryptocurrency dan maybe apa yang kita boleh belajar daripada kejatuhan dalam cryptocurrency ini. Kalau kita boleh tengok major crypto, sebagai contohnya Bitcoin, jatuh negatif 74% daripada ketinggian dia. Ethereum jatuh negatif 82% daripada ketinggian sebelum ini. Ripple XRP jatuh negatif 86% daripada ketinggian sebelum ini. Dan ada juga kripto yang langsung dah hilang value. Sebagai contohnya Luna telah pun menjadi negatif 0.0000 daripada paras ketinggian hampir $120. Dan bukan Luna saja, malahan ada banyak lagi kripto yang telah kehilangan total value. Jadi pertama sekali kita akan tengok apakah sebenarnya yang menyebabkan cryptocurrency jatuh begini teruk. Jadi untuk simplify dan untuk memudahkan pemahaman kawan-kawan, yang pertamanya ialah isu makroekonomi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan bukan sahaja cryptocurrency, malahan kebanyakan financial asset yang lain juga turut jatuh. Sebagai contohnya pasaran equity, pasaran saham dan pasaran bond juga turut jatuh. Jadi apakah makroekonomi? Makroekonomi ialah keadaan aktiviti ekonomi di peringkat global, di peringkat yang besar. Makroekonomi ini ialah berkenaan dengan interest rate, berkenaan dengan GDP, berkenaan dengan tax, berkenaan dengan government spending, berkenaan dengan public spending, berkenaan dengan pasaran hutang dan pelbagai lagi. Jadi makroekonomi ini sebenarnya sangat-sangat bergantung dengan keadaan inflation dan interest rate. Tahun 2022 ialah makroekonomi, especially-nya kenaikan dalam inflation telah menyebabkan makroekonomi ini berubah. Jadi dalam keadaan makroekonomi yang tak menentu ini, especially-nya disebabkan oleh kenaikan inflasi dan juga kenaikan dalam interest rate, maka ini menyebabkan para investor secara keseluruhannya berubah sentimen daripada risk on kepada risk off. Dan apabila sentimen risk off ini melanda keseluruhan pasaran, keseluruhan investor, maka investor akan beralih daripada aset-aset di dalam risk on kategori dan mencari aset-aset yang lebih safe haven ataupun aset-aset dalam kelas risk off. Jadi disebabkan itu, kebanyakannya aset-aset dalam kelas risk on seperti cryptocurrency, seperti stok telah mengalami penjualan besar-besaran daripada investor di seluruh dunia. Jadi itulah yang menyebabkan pasaran cryptocurrency dan juga pasaran saham sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat-sangat under pressure. Dan apabila penjualan besar-besaran ini berlaku tanpa mempunyai buyer yang banyak, tanpa mempunyai cukup buyer untuk terus menyokong sesuatu aset itu daripada jatuh, maka harga akan terus jatuh dan jatuh. Dan juga terdapat investor yang mengalami margin call, iaitu para investor yang menggunakan leverage ataupun pinjaman untuk membeli sesuatu aset, sama ada saham ataupun cryptocurrency. Jadi apabila margin call ini berlaku, selling pressure itu akan menjadi lebih kuat lagi. Let's say lah kata saya investor besar dan saya membeli Ethereum bernilai 1 bilion. Menggunakan 10% sahaja daripada modal saya dan 90% lagi atau 900 juta lagi menggunakan fund maybe daripada broker ataupun daripada bank ataupun daripada institusi keuangan. Dan apabila harga itu makin jatuh, meaning modal saya 100 juta tadi tidak boleh lagi menampung harga yang turun, dan ini akan menyebabkan pihak broker ataupun pihak bank akan melakukan margin call untuk mendapatkan kembali pinjaman yang telah mereka beri. Dan apabila pihak bank ataupun pihak broker melakukan margin call, mereka tidak menunggu buyer. Mereka akan melepaskan ataupun menjualkan aset-aset ini pada harga yang available. Tak kiralah berapa jauh harga itu di bawah. Jadi inilah yang menyebabkan berlaku crash dalam sesuatu aset itu apabila margin call berlaku. Jadi itulah secara ringkasnya kenapa pasaran, especially-nya pasaran kripto yang mengalami kejatuhan yang banyak mutakhir ini. Iaitu yang pertamanya ialah disebabkan oleh faktor makroekonomi. Yang kedua disebabkan oleh para investor beralih daripada risky asset kepada safe haven asset. Dan yang ketiga ialah apabila berlaku margin call oleh investor-investor yang besar. Alright, seterusnya daripada semua ini, apakah yang boleh kita belajar
tentang pelaburan ataupun investment, especially-nya dalam cryptocurrency. Pertamanya yang saya nampak ialah cryptocurrency is not a hedge against inflation. Jadi ini ialah satu moto yang sering digunakan oleh para penyokong dunia cryptocurrency, bahawa kita menghadapi inflation disebabkan oleh printing of money oleh central bank, printing of money oleh kerajaan, maka disebabkan itu berlakulah inflation. Jadi cryptocurrency sebagai contohnya Bitcoin, jumlah Bitcoin dalam pasaran itu tidak bertambah. Jadi itulah yang dikatakan hedge against inflation. Maksudnya value cryptocurrency ataupun Bitcoin seharusnya bertahan dalam keadaan makroekonomi yang sedang menurun ini. Tetapi apa yang kita dapat lihat ialah di sewaktu inflation sedang meningkat naik, Bitcoin dan kebanyakan cryptocurrency lain turun. Sepatutnya kalau Bitcoin ialah hedge against inflation, sepatutnya apabila inflation naik, Bitcoin dan juga cryptocurrency seharusnya naik. Jadi moto ataupun slogan Bitcoin itu ialah penampan untuk inflasi, maka itu telah terbukti bahawa ianya tidak benar. Dan seterusnya, pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat ialah cryptocurrency ini bergerak seiring dengan pasaran saham. Iaitu apabila pasaran saham naik, kita dapat lihat cryptocurrency juga naik. Apabila pasaran saham turun, cryptocurrency juga turun. Especially-nya, cryptocurrency dilihat sangat-sangat hampir pergerakannya dengan pasaran Nasdaq, iaitu pasaran counter teknologi. Yang mana again, sekiranya cryptocurrency ini hedge against inflation, sepatutnya juga Bitcoin adalah meningkat ataupun berlawan daripada pasaran saham atau khususnya berbeza daripada pasaran counter teknologi. Yang ketiga yang kita harus belajar daripada sini ialah cryptocurrency ialah unregulated. Begitu juga dengan exchange ataupun broker yang menawarkan cryptocurrency. Jadi disebabkan ini boleh berlaku banyak penipuan ataupun rug pull ataupun skim Ponzi ataupun skim cepat kaya boleh berlaku dalam dunia cryptocurrency. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh belajar dalam situasi ini? Iaitu cryptocurrency mempunyai volatility yang sangat-sangat tinggi. Apakah yang dimaksudkan dengan volatility? Volatility itu ialah swing harga, swing value sesuatu aset. Hari ini kita ada RM1,000 dan kita letakkan di dalam ASB, nilai ASB itu tetap flat sampai hujung tahun. Tetapi cryptocurrency, sebagai contohnya Ripple, kalau kita beli $1,000 pada tahun lepas, maka kita boleh dapati nilai $1,000 itu telah pun jatuh bernilai lebih kurang $100. Jadi telah berlaku kehilangan value ataupun volatility hampir 90% dekat situ. Jadi inilah yang dimaksudkan cryptocurrency very very high volatility. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh belajar daripada keadaan cryptocurrency sekarang? Iaitu cryptocurrency ialah perceived value, bukan intrinsic value. Saya telah pun membuat video khusus berkenaan dengan perkara ini. Walau bagaimanapun, secara ringkasnya ialah saham mempunyai intrinsic value. Apakah yang dimaksudkan dengan intrinsic value? Kita boleh membuat calculation, kita boleh membuat perkiraan secara saintifik untuk menentukan berapakah harga saham ini berdasarkan cash flow, berdasarkan aset, berdasarkan nilai jualan sesuatu company itu, maka kita boleh mendapatkan intrinsic value sesuatu saham itu. Tetapi cryptocurrency tidak mempunyai itu. Cryptocurrency ialah 100% perceived value, iaitu nilainya ditentukan berapakah orang seterusnya sanggup bayar. Jadi selagi mana ada orang sanggup membayar lebih tinggi daripada harga yang kita beli tanpa mengambil kira intrinsic value, maka selagi itulah harga akan naik. Jadi apabila dah tak ada orang nak beli, maka apa yang berlaku? Harga akan jatuh, harga akan crash. Jadi inilah yang dikatakan oleh Bill Gates dan juga tokoh-tokoh yang anti dengan cryptocurrency, bahawa this is a greater fool game. Iaitu siapakah orang yang lebih bodoh untuk membeli harga yang lebih tinggi. Jadi bagi saya itulah apa yang kita boleh belajar daripada keadaan keseluruhannya pasaran cryptocurrency yang sedang jatuh dan terus jatuh pada ketika ini. Cuma satu nasihat yang saya boleh kongsikan ialah jangan all in dalam apa-apa instrumen, dalam apa-apa aset yang kita suka. Tak kisahlah sama ada cryptocurrency, sama ada Bitcoin, sama ada Ethereum, sama ada Binance ataupun pelbagai cryptocurrency lagi. Begitu juga sama ada kita suka Tesla, kita suka saham Apple, kita suka saham Netflix, ataupun kita suka gold, kita suka silver. Kuncinya ialah jangan all in, jangan 100% invest ke dalam sesuatu perkara itu. Contohnya, walaupun kita sangat-sangat suka dengan gold, maka kita membeli gold dengan semua duit yang kita ada.
Jangan lupa gold juga boleh mengalami kejatuhan 50%, 60%. Begitu juga kita suka dengan Bitcoin. Jangan lupa dia boleh jatuh pada bila-bila masa 90%, 70%, 60%. Begitu juga kalau kita suka saham Tesla, kita gunakan semua duit kita untuk membeli saham Tesla. Jangan lupa saham Tesla juga pernah jatuh 60%, 70%, 80%. Jadi inilah yang harus kita lakukan, iaitu portfolio management, supaya kita tidak all in dalam satu-satu perkara, tetapi sebaik-baiknya ialah kita memecahkan portfolio kita berdasarkan tahap risiko sesuatu aset itu. Lebih tinggi risiko sesuatu aset itu, sepatutnya lebih kecillah portfolio allocation kita terhadap aset itu. Alright, itulah yang dapat saya kongsikan pada ketika ini, especially berkenaan dengan apa yang dapat kita belajar daripada krisis kejatuhan cryptocurrency dan pasaran saham secara global ini. So saya harap perkongsian ini bermanfaat, dan again saya sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sangat-sangat supporting menyokong channel ini dan meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.